Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam harapan, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya pada hari ini, terutamanya juga rakan-rakan yang berada di Clubhouse, ya, yang juga turut mengikuti cross yang saya crosskan, ya, lintas langsung ke Clubhouse kita. Di sini ada Pak Jalal kita yang berada di Kelab dan juga Cikgu Jali dan rakan-rakan yang lain, ya. Jadi Pak Jalal kata clear, katanya, tak tahulah, ya. Suara sekarang clear atau tidak, ya. Terima kasih banyak kepada yang sempat bersama saya di channel YouTube juga, rakan-rakan di channel YouTube, terutamanya kepada mereka-mereka yang telah pun subscribe channel YouTube saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Dan pada hari ini saya cuma nak ulas sikit sajalah. Saya ada lihat satu TikTok, ya, daripada seorang walak untit. Walak untit pula. Ya, kalau dalam apa ni, kalau walak on dia lelaki, kalau perempuan dia kena panggil walak untit, ya. Jadi sekejap, ya, saya nak cari mana tadi TikTok daripada walak untit yang mungkin saya boleh ulas sedikit lah, ya. Sekejap, tengah duk cari mana dia walak untit tadi. Saya nak pendengarkan kepada anda dulu apa yang dia sebut di dalam TikTok dia, dan saya nak jawab sikit lah, ya, tentang fitnah. Memang fitnah lah sebenarnya, ya, dengan fitnah yang beliau sebut. Jadi saya nak share bagi anda yang berada di di channel YouTube, boleh saksikanlah, dan bagi mereka yang berada di Clubhouse mungkin boleh mendengar, ya. Okey, kita dengar apa yang disebut oleh seorang betina ni. Nama dia saya tak tahu, tapi walak untit lah, yang pastinya walak untit. Okey, kita dengar dulu, ya. Hampa nak tahu tak apa benda mengarut yang PH buat lah ni? Meh ni kami nak habaq. Yang pertama, Anwar lantik anaknya sendiri iaitu Nurul Izzah sebagai penasihat kewangan dan ekonomi. Kantoi lantik anak sendiri. Oh no! Keyword dia kantoi. Kenapa tak buat pengumuman? Nampak sangat dia takut di label nepotism. Yang kedua, Anwar lantik Nurul Izzah untuk jaga urusan tender kerajaan. Najib buat satu Malaysia, Anwar buat satu family. Nak buat projek, tanya Nurul Izzah. Projek rakyat, tanya Nurul Izzah. Nak sakau duit pun, tanya Nurul Izzah. Hoi, siapa? Okey, itu dia yang dia nyatakan, ya, di dalam TikTok dia, dan ada lagi lah yang lainnya. Tapi saya nak ulas yang ini sebab ini satu fitnah yang saya rasa jahat, ya, yang nyata sangat, satu fitnah jahat daripada seorang walak untit yang telah kita lihat daripada zahirnya, ya, pakaiannya seperti muslimah, ya, tapi dia tidak ubah, ya, seperti seorang betina yang boleh dikatakan tidak ada maruah lah, ya. Sepatutnya kerja-kerja fitnah ni, ya, biasanya dilakukan oleh walak-on. Itu biasa kita tengoklah, ya, lelaki, ya. Tetapi kalau perempuan membuat fitnah ni, pada saya memang agak luar biasa lah, ya. Memang jahat sungguh lah, ya. Boleh kita gelarkan dia sebagai seorang betina yang jahat, ya. Betina yang jahat. Apabila dia menceritakan tentang isu pelantikan Nurul Izzah, yang konon-kononnya bagi dia bahawa isu tersebut cuba disembunyikan daripada pengetahuan, ya, yang dikatakan sebagai kantoi lah, ya. Lantik Nurul Izzah ni sebagai penasihat di MOF, di Pejabat Perdana Menteri Kewangan dan juga Ekonomi ni, seperti benda yang cuba dirahsiakan sebenarnya. Itu yang beliau maksudkan, ya. Tapi sebenarnya semua tahu bahawa sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, mengesahkan pelantikan tersebut, sebenarnya telah pun disiar lebih awal. Nurul Izzah sendiri membuat pengakuan melalui Star, ya. Kalau saudara boleh Google Star, ya, media Star, di situ lebih awal lagi Nurul Izzah menceritakan, ya, memberitahu bahawa beliau telah pun bertugas di atas permintaan bapanya sendiri untuk beliau berkhidmat, ya, secara pro bono,
pro bono ke pro bono ke, tak kisahlah ya. Yang penting bahawa beliau memegang jawatan sebagai penasihat di Kementerian Kewangan itu, ya, hanyalah sebagai membantu ayahnya, ya, melaksanakan beberapa tugas yang diberi kepada beliau, yang tanpa satu sen pun melibatkan wang rakyat, wang kita semua, ya. Dan yang seharusnya, yang kebiasaannya, yang diamalkan sebelum ini, ya, mendapat upah daripada kerja yang dijalankan. Kalau kita lihat di zaman era, ya, si Tompok, abah kau tu, ya, bukan saja penasihat, ya, bukan saja lantik penasihat yang bergaji besar, bahkan dia naik taraf kepada penasihat bertaraf menteri. Ya, Peja pernah jadi penasihat bertaraf menteri. Si Peja ni, ya, dia bertaraf menteri. Dan ramai lagi penasihat-penasihat lain, ya, yang telah pun dilantik sebagai penasihat bertaraf menteri. Bermakna dia diberi gaji yang besar, allowance yang besar, keistimewaan, ya, kemudahan, kereta, ya, seperti mana bertaraf menteri. Bukan saja penasihat, tetapi duta-duta khas juga bertaraf menteri. Di zaman abah kau, iaitu pengurusi Perkhidmatan Nasional, bos kepada Wala Untit ni tadi. Ya, tapi dia tak nampak itu. Dia tak nampak berapa banyak wang rakyat digunakan untuk berlantik penasihat yang bertaraf menteri ini. Dan juga duta khas yang bertaraf menteri ini. Ya. Dan perkhidmatan Nur Izzah di Kementerian Keuangan, seperti mana yang dia sebut, memang jelas fitnah. Ya. Apabila beliau menyatakan bahawa segala-galanya, ya, bergantung kepada Nur Izzah. Bermakna kalau Anwar nak bagi tender ke, kena tanya Nur Izzah dulu. Kalau Anwar nak dapat apa-apa, kena tanya Nur Izzah dulu. Ya, bahkan dia menuduh bahawa kalau nak sakau pun kena tanya Nur Izzah dulu nak sakau. Begitu jahatnya mulut betina ini, ya, dengan tak apa fakta, satu bukti apa pun yang boleh tampilkan kecuali keluar daripada mulutnya. Ya, sepatutnya beliau ada rasa hormat dan segan kepada Nur Izzah, iaitu sejenis dengan dia, ya, kaum Hawa. Ya. Tak sepatutnya tak tergamak beliau, ya. Yang kita lihat pada zahirnya bertudung dan sebagainya, kita tengok tadi macam muslimat sangat, macam ustazah sangat. Tapi mulutnya jahat, saudara. Ya, mulutnya jahat. Sebab tu kita katakan jangan pandang orang pada zahir. Ada orang yang bertudung macam itu, jahatnya lebih pada pelacur lagi. Jahatnya lebih pada pelacur. Ya, pelacur ni kalau dia buat satu benda maksiat, satu benda yang mungkar, hanya dia dengan Tuhan saja. Ya, dia tidak melibatkan rakyat, tidak melibatkan menyusahkan rakyat, tapi dia berdosa dengan Tuhan saja. Perbuatan dia, ya, perbuatan pelacuran ini. Tetapi bagi Wala Untit ini, dia melibatkan politik, dia melibatkan rakyat, dan fitnah dia ini akan meracuni semua orang. Ya, akan menyebabkan orang terpedaya dengan fitnah dia dan percaya dengan fitnah dia, dan akhirnya menyebabkan dosa banyak orang. Daripada mulut dia ini akan membabitkan banyak orang yang akan berdosa kalau percaya kepada Wala Untit seperti ini. Sebab tu dia lebih jahat daripada pelacur. Ini yang saya katakan. Sebab pelacur ini, siapa yang nak langgan, pergi carilah, ya, rumah jalan. Tak ada masalah. Dia tidak melibatkan orang lain. Tapi dia ini melibatkan dalam TikToknya, meracuni pemikiran-pemikiran orang yang tak ada otak di kalangan Wala On dan Wala Untit, yang tidak menggunakan otak akan terpedaya dengan fitnah yang dikeluarkan oleh betina seperti ini. Ya, apabila dia mengatakan Nur Izzah ada kuasa dalam menentukan tender. Sedangkan sekali jelas Anwar Ibrahim beritahu bahawa Nur Izzah tidak ada sebarang kuasa. Tidak diturunkan kuasa kepada beliau. Sebab itu nama Nur Izzah tidak disenaraikan di dalam 5 penasihat. Ya, dalam penasihat yang diketuai oleh Hasan Marikan. Tidak ada nama Nur Izzah disenaraikan di situ. Sebab penasihat yang diiktiraf oleh kerajaan, walaupun tanpa gaji juga, adalah di bawah Hasan Marikan ini, mereka ada kuasa untuk memberikan, ya, dan membuat satu mesyuarat dan sebagainya. Diberikan tugas-tugas yang ada kuasa-kuasa yang tertentu. Ya, walaupun mereka juga tidak mendapat gaji. Ya, sukarela. Tetapi Nur Izzah ini adalah penasihat kepada Perdana Menteri untuk memberikan idea yang mana dia boleh bantu ayah dia, ya, untuk mentadbir negara ini. Kerana Nur Izzah bukannya perempuan seperti betina Wala Untit ini. Dia orang yang berilmu. Dia bekas ahli parlimen. Ya. Dan dia juga pernah mengetuai pengurusikan PAC. Ya, satu badan yang akaun, ya, meneliti menyemak akaun negara. Dia bukan calon-calon orang. Ya, dia banyak jawatan yang dia pegang adalah menunjukkan dia orang yang berkelaikan. Dan akademiknya juga dia ada 2 degree yang melibatkan juga tentang polisi
dasar dan sebagainya. Dia ada kemahiran di situ. Saya tak tahu wala untit ni apa kemahiran dia. Kalau dia ada SPM pun okey lah. Ya? Tetapi inilah sikap yang saya nak bagi tahu. Ya? Kalau mereka ini, kalau perempuan ini orang yang berilmu, orang yang ada asas agama pada diri dia, ya, seperti mana yang dipamerkan di dalam pakaian dia, sepatutnya dia tidak mengeluarkan pernyataan ini. Ya? Yang belum sahih, yang belum terbukti, hanya sangkaan buruk dan jahat daripada mulut seorang perempuan ini. Ya, boleh mengakibatkan ramai orang yang bodoh, ya, yang tidak ada yang malas nak cari fakta, ya, akan terpedaya dengan perempuan seperti ini. Di kalangan wala untit ramai orang seperti betina ini. Ya, mereka tidak bawa fakta. Saya tunggu, ya, dalam TikTok yang tengok apa fakta yang dia bawa. Apakah penyelewengan yang Datuk Seri Anwar melakukan angkara nasihat daripada Nur Izzah ini? Ya. Apa yang Anwar nak sembunyikan? Dia nyatakan dengan jelas. Anak dia pun menyatakan dengan jelas. Datuk Ahsanul Ibrahim pun mengaku. Dia tidak menafikan. Dan dia terangkan dengan lebih jelas bahawa peranan Nur Izzah di kementerian itu hanyalah untuk membantu beliau. Ya, dalam TVET seumpamanya yang pernah dikendalikan sendiri oleh Nur Izzah. Dia ada pengalaman dan dia tahu bagaimana, ya, nadi rakyat di bawah-bawah sana. Dan dia boleh gunakan, ya, pengalaman dia bersama remaja-remaja, anak-anak muda, ya, orang-orang di kampung-kampung, orang di bawah sana, boleh dikemukakan kepada Datuk Seri Ibrahim, ya, untuk menentukan ke arah mana, ya, Datuk Seri Ibrahim bawa dalam membina ekonomi dalam negara kita. Jadi pandangan anak dia ini, dia dihargai oleh seorang ayah. Sebab anak dia orang berkelayakan, anak dia orang yang berpengalaman juga. Sebagai ahli parlimen berapa penggal, ya, pernah mengotai PAC dan sebagainya. Jadi kemahiran yang ada pada anaknya digunakan oleh ayah dia tanpa menggunakan duit rakyat. Ini yang penting. Ya. Nepotisme ke, kronisme ke, dia jadi buruk kerana memberikan jawatan kepada anak pertamanya tidak layak. Yang keduanya, jawatan yang diberikan kepada anak ataupun keluarga yang tidak layak ini dibayar gaji menggunakan duit rakyat. Sebab itu kronisme dan nepotisme itu tidak disukai, ya, yang tidak dibenarkan. Dan Anwar adalah orang yang tegas sekali menentang kronisme dan nepotisme. Bukan kerana perkataan kronisme itu. Bukan kerana perkataan nepotisme itu. Tetapi perbuatan. Ya, perbuatan itu. Yang tak betulnya adalah perbuatan itu. Bukan kerana, oleh kerana dia anak Perdana Menteri, dia tidak boleh berada untuk membantu kerajaan. Ya, kalau kamu ada kelayakan, kamu ada pengalaman, tapi sebab ayah kamu pegang jawatan, maka kamu duduk di rumah. Tak boleh membantu, ya, ayah kamu untuk membuat satu-satu kebaikan. Ini bukan cara dia. Ya, dan ini kaedah inilah juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila dia meletakkan Sayyidina Ali menantunya sebagai panglima perang, dilantik sebagai panglima perang. Apakah Nabi Muhammad itu kronisme? Apakah Nabi Muhammad itu nepotisme? Kerana menentak menantu sebagai panglima menguasai perang. Sebab dia lihat Sayyidina Ali orang yang layak memegang jawatan tersebut. Begitu juga Abu Bakar menjadi khalifah. Dia juga adalah kaum keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sebut Nabi Muhammad adalah orang yang pertama sekali yang mengamalkan kronisme dan nepotisme? Tidak. Sebab dia memilih berdasarkan kepada kelayakan, kebolehan seseorang itu. Kalau kebetulan anak-anaklah dia yang layak, maka anak dia boleh membantu. Kalau menantu dia yang layak, menantu dia juga boleh membantu. Presiden PAS sendiri, ya, sebab itu dalam Pakatan Rakyat, dia menantu dia memegang jawatan di JLC Selangor, ya, perangsang, ya, satu JLC yang besar, pendapatan bulanan yang besar dan mewah, ya, Din Ayam, orang panggil Din Ayam tu, menantu Haji Hadi, ya, pegang JLC di Selangor dalam Pakatan Rakyat. Ada warna-warna petikai kan? Tak ada, saudara. Sebab dapat kepada dia, dapat kepada menantu Haji Hadi. Dan ramai lagi pimpinan PAS yang anak dia memegang jawatan, bukan percuma, berbayar. Ya, Din Ayam ni dulu mengetuai perangsang di Selangor, ya, bukannya free, berbayar. Ya. Jadi tidakkah kamu malu apabila menantu kamu ataupun anak-anak pemimpin PAS yang dibayar gaji, ya, memegang jawatan dengan anak Datuk Seri Ibrahim yang memberikan perkhidmatan kepada ayah dia tanpa gaji? Sepatutnya kita malu. Suluh diri kita. Kita daripada parti Islam. Kita ni penyokong Islam. Sepatutnya kita mengucapkan tahniah dan syabas kepada Nur Izzah. Sepatutnya wala untik ni tadi, mengucapkan syabas dan tahniah sebab ada kaum hawa yang mempunyai kebolehan dan diberi kepercayaan, ya, di dalam Kementerian Kewangan untuk membantu ayah dia buat kerja.
Ya, ilmu yang ada pada diri dia. Takkanlah ada anak yang ada ilmu, ya, yang dia pun bukan ahli parlimen lagi sekarang ini di Sumatera Ampau. Dia bukan ahli. Apakah nak suruh anak duduk di rumah, ya, memasak saja jaga suami, sedangkan dia orang ada ilmu, dia masih muda. Apa salahnya dia bantu ayah dia untuk menguruskan negara? Membantu untuk kebaikan, apa masalah ada? Bahkan ini digalakkan oleh Islam. Sesiapa sahaja yang ada kemahiran, ya, yang boleh membantu kebaikan, ayo lakukan. Ya, kalau dibayar gaji pun tak apa. Itu hak orang buat kerja. Apatah lagi kalau tidak dibayar gaji. Sepatutnya diberikan pujian. Tetapi Wala Untit ni, oleh kerana taksub dia kepada, ya, partinya, ya, yang hasad dengki dan busuk hati dia, menyebabkan dia tergamak memfitnah kaum sejenis dengan dia. Dia kena tanya diri dia, apa sumbangan dia kepada negara. Dia kena tanya diri dia, apa sumbangan dia pada agama. Ya, patutnya dia cerita apa sumbangan dia. Apa yang dibuat selama ni. 3 tahun sebelum ni, Perkhidmatan Nasional bersama Parti Lebay jadi kerajaan. Apa sumbangan Wala Untit ini? Untuk membangunkan negara. Untuk membangunkan agama dan juga bangsa. Apa sumbangan dia? Hari ini, dia nak pertikaikan orang yang memberi sumbangan tanpa mengambil sebarang upah. Ya? Inilah mulut-mulut yang jahat, saudara. Mulut-mulut inilah yang patutnya kita kena hadapi kalau kita nak pertahankan kerajaan hari ini. Ya, wajib kita, ya, menentang mulut-mulut seperti ini. Mulut-mulut yang lebih jahat daripada pelacur-pelacur di lorong-lorong gelap. Ini saya nak bagi tahu Butina ini, ya. Kamu ini jatuh maruah kamu seperti ini, ya, yang melakukan fitnah di kalangan, ya, kaum sejenis kamu sebenarnya lebih jahat daripada pelacur-pelacur di jalanan. Ya, apatah lagi kalau kamu ada ilmu, sedikit ilmu agama contohnya. Ya, patutnya agama ini melindungi lidah-lidah kamu daripada melakukan fitnah seperti ini. Ya, saya akan terus, ya, akan menentang sebarang dah saja, ya, sama ada Wala On atau Wala Untit yang menggunakan agama ini untuk menyesatkan orang lain. Ya, busuknya hati kamu ini akan merosakkan orang lain, apatah lagi orang yang jahil, ya, yang tidak ambil tahu perkembangan politik, yang hanya percaya kepada kamu. Kalau lelaki, dia percaya kepada labuhnya jubah dan besarnya serban. Ya, kalau pada perempuan, dia percaya kepada labuhnya tudung kamu. Maka oleh kerana kepercayaan itu, maka kamu gunakan, ya, orang-orang seperti ini untuk kamu menabur fitnah. Ya, masuk akalkah, ya, Nur Izzah, ya, boleh memberi nasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau nak sakau, tanya Nur Izzah dulu. Apakah ini, ya, yang kamu nak sebarkan kepada orang ramai? Apakah ini yang kamu nak nyatakan, ya, kepada anak-anak muda, ya, tentang perangai kamu, ya, yang menabur fitnah yang tanpa bawa fakta dan bukti dan tak masuk akal. Ya, apakah seseorang yang tidak mengambil upah daripada kerja dia nak menyakau orang. Ya, gaji pun dia tak ambil, gaji pun, ya, hak dia yang buat kerja tanpa upah pun dia tak mahu ambil. Mana mungkin dia nak sakau hak orang lain. Ya, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, ya, perbandaraan, kewangan itu kuncinya berada di tangan beliau. Kalau dia nak kaya, boleh saja dia kaya. Dia boleh bantu Nur Izzah dan anak-anak dia yang lain tanpa melantik ke dalam jawatan pun dia boleh bantu kalau dia mahu bantu. Seperti mana pemimpin yang lain. Sebenarnya juga seperti zaman Mahathir dulu. Ya, Mahathir tak perlu lantik, ya, Mirzan dalam kabinet, tetapi dia boleh bantu Mirzan. Dia boleh kayakan Mirzan melalui projek-projek dan juga bail-out dan sebagainya. Tak perlu lantik Mirzan dalam kabinet, tetapi dia boleh beri kekayaan kepada anak dia. Tapi ini bukan cara Anwar Ibrahim. Ya, dia jelas dia sebut, ya, saya tak akan bagi apa projek, tender dan sebagainya kepada anak-anak saya. Yang saya nak adalah ilmu, ya, ilmu yang ada di dada Nurul Izzah itu. Saya hantar anak saya untuk mengaji, saya hantar anak saya untuk menuntut ilmu. Tujuan dia ilmu itu digunakan untuk kebaikan negara, bukan untuk mengkayakan diri dan juga keluarga. Ya, saya nak tanya Wala Untit ini, ilmu yang kamu ada, ya, walaupun sekecil mana sekalipun, apatah lagi kalau kamu berpelajaran, apakah kamu gunakan ilmu itu untuk membantu negara? Ya, adakah kamu sanggup gunakan ilmu kamu itu untuk membantu negara dan juga umat Islam? Tak ada, saudara. Selain daripada menabur fitnah, ya, kalau nak jadi perempuan seperti ini, perempuan yang jadi pelacur murahan politik seperti perempuan ini, tak perlu mengaji tinggi-tinggi. Tak perlu belajar ilmu tinggi-tinggi. Ya, saya nak bagi tahu,
Jadi secara jelas kita nak jawab. Ya, kalau ada fakta, mungkin saya boleh cari untuk memberikan balas hujah. Tapi kalau inilah fakta, ya, yang kita dengar hanya tuduhan-tuduhan daripada mulut seorang betina seperti ini, ya, kita hanya nak bagi tahu dan kita nasihatkan dia, ya, bertaubatlah. Ya, bertaubatlah. Kamu kena minta maaf, ya, bukan saja kepada Datuk Seri Ibrahim. Kamu kena minta maaf pada Nur Izzah kerana kamu meletakkan Nur Izzah seperti seorang perempuan yang akan menghasut ayah dia untuk merompak harta negara. Ini tuduhan kamu. Ya, sebab itu saya selalu sebut, saya selalu katakan, ya, kepada kerajaan sekarang, jangan bagi muka kepada orang seperti ini. Ini kadang-kadang masalah kita. Apabila kita bagi ruang yang luas kepada para fitnah, ya, bila nak ambil tindakan, nak disiasat, orang ni minta maaf, kita pun lepaskan. Mudah saja kita lepaskan. Ya, sebab ini yang berlaku. Sebab tidak ada seorang pun lagi yang laki fitnah ini telah didakwa di mahkamah. Tak ada seorang pun lagi yang telah pun ditahan dalam penjara kerana fitnah jahat seperti ini. Sebab itu yang lain berani buat. Saudara, kita nak jadi kerajaan yang baik. Ya, tetapi jangan jadi kerajaan yang baik. Di dalam masa yang sama, kita membenarkan orang jahat seperti ini yang mengambil kesempatan atas kebaikan kita. Saya selalu ulang, jangan jadi kerajaan malaikat. Jangan jadi kerajaan malaikat. Paling kurang, paling baik, kita tak jadi kerajaan iblis pun dah cukup baik. Ya, tapi jangan kita anggap kita nak tubuhkan sebagai kerajaan malaikat, iaitu orang lain boleh buat apa saja kepada kita, kita sedia maafkan, kita sedia lupakan. Ingat 22 bulan lalu, kerana kita cuba nak jadi orang yang baik, dan kita biarkan deep state dalam kerajaan, dalam jabatan berleluasa, dan kita biarkan orang fitnah ini, ya, berleluasa. Saudara, kita ada kuasa, kita ada jabatan-jabatan, kita ada agensi dan sebagainya. Ya, kita gunakan ini bukan untuk menzalimi orang, tetapi kita gunakan ini untuk menyekat orang-orang jahat seperti ini. Ya, saya sebelum ini saya pernah tanya, ya, pegawai JAKIM yang baru-baru ini diviralkan dalam masjid membuat fitnah jahat kepada kerajaan. Dia pegawai JAKIM, dia makan gaji dengan kerajaan di bawah JAKIM. Ya, dia gunakan rumah Allah, masjid untuk menabur fitnah semahu-mahunya. Apabila benda ni viral, maka JAKIM berberitahu pegawai ini telah diambil tindakan. Dan diambil bukan ambil tindakan, disiasat. Disiasat, okey, tak apa. Kita tak mahu, dia teraniaya. Siasatlah. Ya, walaupun benda tu ada video, ada bukti dan saksi ramai dalam masjid. Ya, video itulah diviralkan. JAKIM nak siasat, okey, siasat. Tapi sudah sebulan lebih, saudara. Daripada ayat pertama, JAKIM mengatakan kita akan siasat, sampai hari ini, kita tak tahu pegawai JAKIM itu apa tindakan yang tadi buat. Apakah tadi maafkan? Dengan mudah dimaafkan. Sedangkan dia menabur fitnah untuk menggugat kerajaan yang dipilih oleh Yang Tuan Agong, yang dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang mempunyai 2/3 majoriti. Tapi apa gunanya kita jadi kerajaan 2/3 majoriti kalau hanya seorang bangsat seperti ini tak mampu kita kendalikan? Bagaimana kita nak berhadapi musuh-musuh yang lebih besar di luar sana? Kalau musuh seekor dua ekor seperti Ustaz JAKIM itu, seperti betina seperti ini, ya, yang bangsat seperti ini pun kita tak mampu nak kendalikan. Jangan terlalu, ya, memberikan ruang kepada orang seperti ini, kerana ruang yang sedikit kita berikan kepada mereka boleh menjatuhkan kerajaan. Jangan bila kita dah jatuh baru kita terfikir kesilapan kita. Sekarang ini kita belajar daripada 22 bulan yang lalu, ya, di mana kita terlalu memberi ruang kepada puak-puak seperti ini meracuni pemikiran rakyat. Akhirnya bila kita jatuh, rakyat tidak merasa apa-apa. Rakyat tidak merasa simpati pun kerajaan PS jatuh 22 bulan. Sebab apa? Bagi mereka eloklah kerajaan PS jatuh. Sebab apa? Bagi mereka kerajaan PS jatuh itu kerana kerajaan PS itu dikawal oleh DAP Komunis. Mereka telah diracuni pemikiran itu. Sebab itu bila kita jatuh, rakyat tidak bangun. Rakyat tidak memberontak pun. Sebab mereka rasa propaganda yang dibawa oleh pembangkang ketika itu adalah benar. Kita gagal menangkis serangan seperti itu. Kali ini, saudara, kita buat baik macam mana pun kepada rakyat. Kita buat program macam mana pun kepada rakyat. Kita ada Perdana Menteri yang tidak ambil gaji. Menteri-menteri kita dipotong 20%. Kabinet dikecilkan. Kita buat menu rahmah. Macam-macam usaha kita buat. Nak tunjuk kepada rakyat kita baik. Tetapi kalau kita gagal menyekat orang jahat, kebaikan ini akan lesap. Kebaikan ini tidak akan dilihat oleh rakyat. Kerana kejahatan itu, ya,
kejahatan itu lebih menampakkan, lebih berkesan berbanding kebaikan yang kita buat. Sebab itu buat baik, tetapi dalam masa yang sama hendaklah kita mencegah kejahatan. Ini yang Islam ajar, iaitu menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, tunjukkan kebaikan, pamerkan kebaikan, laksanakan kebaikan, tapi dalam masa yang sama cegah juga kemungkaran. Dan fitnah adalah merupakan satu kemungkaran yang paling keji, yang paling jijik di dalam agama Islam. Kalau ini kita biarkan, jangan menyesal satu hari nanti, kerajaan yang seharusnya boleh bertahan tetapi tidak mampu bertahan. Kerana apa? Kerana bukan musuh kuat, bukan pihak pembangkang kuat, bukan kerana PN kuat, tetapi kelemahan kita. Kelemahan kita menggunakan kuasa kita untuk menyekat agenda jihad seperti ini. Mereka boleh mengkritik kerajaan, mereka boleh pertikaikan polisi-polisi kita, mereka boleh pertikaikan dasar-dasar kita, mereka boleh pertikaikan kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Perdana Menteri atau menteri-menteri kabinet, tetapi jangan benarkan kalau perkara seperti fitnah yang jelas seperti ini kita biarkan berlaluasa. Kerana apa? Kerana akhirnya yang berdepan dengan fitnah ini adalah kami-kami di bawah. Kami-kami di bawah. Kami bukan menteri. Kami bukannya penasihat-penasihat yang berada di atas sana. Tapi kami kena berdepan dengan puak-puak ini. Apakah setiap hari kita perlu berdepan? Kami di bawah ini perlu berdepan dengan orang seperti ini. Sedangkan yang pegang kuasa itu adalah kamu-kamu yang di atas. Sepatutnya kamulah yang membimbing kami untuk menentang puak-puak seperti ini. Bukan kita setiap hari nak bagi tahu menteri, orang ini buat fitnah, orang ini buat fitnah. Kita ada agensi. Gunakan agensi itu sebaik mungkin agar kejahatan dalam negara kita ini akan dapat kita atasi dengan sebaik mungkin demi kebaikan negara, bangsa dan juga agama kita. Kerajaan ini harus dikritik. Saya juga setuju kerajaan ini harus dikritik kerana kerajaan ini kalau dibiarkan mungkin ada menteri-menteri atau sebagainya yang akan lalai, terlena, dibuai keindahan menjadi menteri. Harus ada orang memantau dan juga mengkritik. Tetapi kerajaan ini jangan dibenarkan daripada mereka yang meracuni pemikiran rakyat daripada fitnah-fitnah yang seperti ini. Macam saya sebut tadi, Pegawai JAKIM sampai hari ini kita tahu apa tindakan dia. Apakah disorok buah kapet? Ini masalah dia. Ini masalah dia. Apabila menteri yang duduk di situ tidak ada sikit pun tanggungjawab untuk mempertahankan parti yang memerintah, yang menjadi kerajaan hari ini. Sebab apa? Menteri itu bukan ahli parti. Ini masalah dia bila kita lantik satu menteri yang bukan ahli parti. Ada baik dan buruknya. Kalau dia profesional, dia laksanakan tugas itu dengan profesional. Tapi kalau dia sekadar duduk situ untuk pegang jawatan dan menikmati keistimewaan sebagai seorang menteri, sedikit pun tidak ada rasa untuk mempertahankan parti yang memerintah hari ini, lebih baik kita tukar. Tukarlah, bagi kepada orang-orang lain yang mampu membuat tugas tersebut, yang mampu juga mempertahankan kerajaan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.